بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. واجعل هذا العلم وهذه الدروس وهذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. وارزقنا اللهم سرها وبركتها ونورها وثمرتها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi nikmat untuk kita, masih memberi nikmat kita berkumpul dan bertemu di dalam kelas sirah dan syama'il ini, yang mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kelas-kelas ini antara asbab bala dan wabak diangkat oleh Allah, antara asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, antara asbab mendekatkan diri kita, hati kita daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita masih bincang tentang perkara yang berlaku di tahun kedua Hijrah. Kita telah menyebutkan beberapa perkara yang berlaku di tahun kedua Hijrah. Antaranya iaitu perkara yang kita bincang di kelas sebelum ini, iaitu pemindahan kiblat. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan tentang perkara yang berlaku di tahun kedua Hijrah dan sejarah bermulaan kewajiban puasa bulan Ramadan dan kewajiban zakatul fitri dan zakat harta. Kerana puasa di bulan Ramadan, wajibnya puasa bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah di tahun kedua Hijrah. Macam tu juga zakatul fitri dan zakat harta. Semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijrah. Macam tu juga al-udhiyah, iaitu ibadah kurban. Ibadah kurban juga disyariatkan di tahun kedua Hijrah. Dan perkara ni, iaitu kewajiban puasa bulan Ramadan, berlaku terus setelah pemindahan kiblat ini. Kita sudah sampaikan bahawa pemindahan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Al-Ka'batul Musyarrafah berlaku di 15 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Setelah itu di bulan Sya'ban juga turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan puasa bulan Ramadan. Yani selepas pindah kiblat kepada Al-Kaabah,
Tak lama, beberapa hari sahaja, turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam semua untuk melakukan puasa bulan Ramadan sebagai rukun Islam dan sebagai perkara yang wajib dalam Islam. Maknanya, waktu Rasulullah SAW berhijrah, waktu Rasulullah SAW masih di Makkahul Mukarramah sebelum berhijrah, Rasulullah tidak mempuasa bulan Ramadan. Macam tu juga umat Islam. Puasa Ramadan mula di tahun kedua hijrah. Lepas Rasulullah dah hijrah kepada Madinah, tahun yang kedua barulah mereka mula melakukan puasa bulan Ramadan. Sebelum itu bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan belum lagi diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, maka sebelum puasa bulan Ramadan mensyariatkan menjadi wajib, adakah Rasulullah pernah puasa atau tidak sebelum itu? Yakni di Makkahul Mukarramah, masa Rasulullah SAW masih di Makkahul Mukarramah sebelum hijrah, Rasulullah ada melakukan ibadah puasa atau tidak? Ulama berkata, sebelum bulan Ramadan difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya, umat Islam di zaman itu sebelum bulan Ramadan diwajibkan, mereka biasa melakukan puasa al-ayyamul bidh, 3 hari putih. 3 hari putih, iaitu 13, 14, 15 dari setiap bulan. Di setiap bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat mereka akan puasa 3 hari. 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, setiap bulan. Hatta bulan Ramadan. Ini sebelum bulan Ramadan menjadi wajib. Jadi ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam puasa sebelum bulan Ramadan difardukan. Qila wujuban. Ada bahagian ulama yang kata Nabi dan sahabat puasa 3 hari itu sebagai wajib. Ada bahagian ulama yang kata bukan sebagai wajib. Walhasil itu ada khilaf. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu an, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru al-ayyam al-bidh fi hadarin wala safar, wa kana yahuthu ala siyamiha. 3 hari ini, 3 hari putih yang namanya al-ayyam al-bidh, 3 hari putih dari setiap bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya dari sebelum bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah. Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari putih. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kampungnya, di bandarnya, di negerinya, yakni di Madinah, atau Rasulullah SAW musafir. Hatta Rasulullah SAW di dalam perjalanan, di dalam musafir, Rasulullah SAW akan melakukan puasa ayyamul bidh, hari putih, iaitu 13, 14, 15 hari bulan. Dan kana yahutsu ala siyamuhuma. Sayyidina Ibn Abbas berkata, dan Rasulullah SAW sentiasa mengajak umat Islam dan yang lain-lain agar sentiasa melakukan puasa 3 hari putih. Jadi 3 hari putih ini sunnah kita puasanya. Dari sebelum bulan Ramadan menjadi wajib atas umat Islam sudah mengamalkan. Umat Islam, sahabat Nabi SAW, juga Rasulullah SAW sudah mengamalkan puasa 3 hari putih. Dan barang siapa yang melakukan puasa hari putih setiap bulan, maka ganjarannya dia seolah-olah telah mempuasa sepanjang umurnya. Orang yang puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, seolah-olah dia telah puasa 1 tahun.
Sebab apa? Sebab al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu pahala atau satu amalan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjarannya 10 kali ganda. Jadi satu hari dengan 10 hari. Kalau 3 hari macam 30 hari. Kalau setiap bulan puasa 3 hari, maka seolah-olah dia puasa 1 bulan. Dia dapat ganjaran saja. Dia dapat ganjaran puasa 1 bulan. Kalau setiap bulan macam tu, setiap bulan macam tu, 1 tahun dia puasa. Dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah dia puasa 1 tahun. Dan kalau setiap bulan dia buat macam tu, maka seolah-olah seumurnya semua berada di dalam puasa. Maka hendaklah kita melakukan puasa 3 hari ini, sebab 3 hari ini ganjarannya besar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari putih setiap bulan. Juga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu oleh Allah tentang kewajiban puasa bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan puasa hari Ashura. Rasulullah mengamalkan puasa hari Ashura. Dan ada bahagian ulama yang kata juga puasa hari Ashura ini, ada bahagian ulama kata Rasulullah puasanya sebagai wajib, ada ulama yang kata bahkan sebagai sunnah. Dan ini semua sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Selepas turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa bulan Ramadan, maka puasa-puasa selainnya semua menjadi sunnah. Tidak ada puasa wajib kecuali puasa bulan Ramadan saja. Selepas turunnya firman Allah mewajibkan dan memfardukan puasa bulan Ramadan, maka hari Ashura telah menjadi sunnah sahaja. Tidak menjadi hukumnya wajib seperti sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan puasa hari Ashura juga. Ashura itu berapa hari bulan? Di bulan apa? Hari Ashura dialah 10 hari bulan Muharram. Hari Ashura 10 hari bulan Muharram, bulan Hijrah. Puasa hari Ashura sunnah. Puasa hari Ashura sunnah. Apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Ashura? Yaitu hadis yang daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Madinah, berhijrah kepada Al-Madinah, Rasulullah melihat atau mendengar bahawasanya orang Yahudi sedang puasa di 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang Yahudi, "Kenapa kamu semua ni puasa di hari ini?" Orang Yahudi jawab, "Kerana di hari ini adalah hari yang mulia." Kenapa hari mulia? Mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa di hari Ashura dan melemaskan Firaun dan kaumnya, tenteranya di hari Ashura. Maka Nabi Musa alaihi salam telah mengamalkan puasa hari Ashura ini 10 Muharram, dan kita orang Yahudi juga puasa di hari Ashura sebagai syukur kepada Allah yang menangkan Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Yahudi itu, dia kata, "Kami lebih layak menzahirkan syukur kepada Allah kerana memenangkan Nabi Musa alaihi salam dan menyelamatkan Nabi Musa." Maka dari hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula puasa hari Ashura, dan Rasulullah suruh umat Islam yang lain juga puasa hari Ashura.
Cuma selepas bulan Ramadan menjadi wajib dan disyariatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan puasa hari Ashura, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada umat Islam, barang siapa yang ingin puasa Ashura silakan, dan barang siapa yang nak buka puasa silakan. Jadi itu maknanya puasa Ashura menjadi sunnah setelah menjadi wajib. Mula-mula puasa Ashura tu wajib, tetapi lepas bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijrah, maka puasa Ashura tu menjadi sunnah sahaja. Tapi Rasulullah SAW puasa hari Ashura hatta selepas bulan Ramadan difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala puasanya. Tapi sebagai sunnah, bukan sebagai wajib. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, beliau berkata, ada seorang wanita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada lelaki, ada perempuan juga. Ada sahabat lelaki seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, juga ada sahabat perempuan. Banyak juga, banyak ulama menulis kitab tentang sahabat-sahabat wanita kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini, seorang wanita sahabat Nabi SAW, dia kata, Nabi SAW sangat memuliakan hari Ashura, yakni 10 Muharram. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW ketika Rasulullah memanggil budak-budak atau bayi yang masih memerlu kepada susu ibunya di hari Ashura, kemudian Rasulullah SAW akan ludah di mulut mereka, di dalam mulut mereka, dan mereka akan telan ludah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah akan berkata kepada ibu-ibu mereka, jangan memberi susu kepadanya sampai malam. Yakni Rasulullah ajar bayi itu puasa di hari Ashura sampai malam. Tapi perkara itu adalah mukjizah. Perkara itu mukjizah. Kita tidak boleh memaksa bayi atau hatta budak kecil yang belum lagi baligh untuk melakukan puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah. Apalagi kalau puasa itu puasa sunnah, yakni macam Ashura sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW melakukan perkara itu sebagai mukjizah. Kerana air liur Nabi SAW penuh dengan khasiat, penuh dengan keajaiban, penuh dengan mukjizah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Al-Hasan dan Al-Husain, Al-Hasan cucu Rasulullah SAW, kadang-kadang ibunya sibuk, Sayyidatina Fatimah, dan Al-Hasan menangis, memerlu kepada susu. Maka Rasulullah SAW kadang-kadang mengambil Al-Hasan dan Rasulullah keluarkan lidahnya, dan Rasulullah suapkan Al-Hasan lidahnya sendiri. Kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu menghisap lidah Rasulullah SAW, air liur yang ada di lidah Rasulullah, sehingga dia kenyang. Sehingga Sayyidina Al-Hasan ibn Ali ibn Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW, dia hisab lidah Rasulullah SAW sehingga kenyang. Dan dia akan tidur dan tidak meminta susu dari ibunya sehingga malam. Subhanallah. Itu daripada keberkatan air liur dan lidah Rasulullah SAW. Seperti mana Rasulullah SAW berlaku dengan bayi-bayi ahli Madinah di hari Ashura. Rasulullah ludah sahaja di mulut mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perut mereka kenyang. Terus kenyang sehingga malam. Sampai malam tidak memerlu kepada susu atau kepada makanan. Kenyang. Tapi itu air liur siapa? Dan siapa seperti Rasulullah SAW? Itu adalah mukjizah yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Ashura itu hari yang mulia. Hari Ashura hari yang mulia. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan hari Ashura.
antara perkara yang sunnah kita lakukan di hari Ashura, iaitu 10 Muharram, iaitu puasa, dan kita sunnah meluaskan untuk keluarga kita. Yakni luaskan rezeki, hadiah, makanan, belanjaan kepada keluarga kita. Kita sunnah di hari Ashura 10 Muharram kita belanja keluarga kita, makanan ke, pakaian ke, atau bagi duit. Itu sunnah. Sunnah kita menggembirakan dan meluaskan belanjaan atau kehidupan di dalam suasana keluarga kita di hari 10 Muharram. Itu sunnah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meluaskan rezeki untuk keluarganya di hari Ashura, Allah akan luaskan rezekinya atas hamba itu sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun itu rezekinya akan jadi murah dan mudah. Oleh keberkatan dia meluaskan rezeki atas keluarganya. Cuma di dalam hadis yang riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW di satu tahun, iaitu tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, tahun kewafatan Nabi SAW, ada seorang sahabat atau sebahagian daripada sahabat, mereka kata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura ini hari yang mulia di sisi orang Yahudi. Orang Yahudi yang memuliakan hari ini, dan mereka yang puasa di hari ini. Dan kalau kita puasa hari Ashura sahaja, kita dah menyerupai orang Yahudi, dan mereka rasa bangga dengan itu. Dan perkara itu kita tak rasa selesa, ya Rasulullah. Sahabat Nabi SAW kata. Dan memang Rasulullah SAW juga suka melawan budaya orang Yahudi. Sampai orang Yahudi sendiri berasan dan perhatikan tentang itu. Mereka selalu kata, orang Yahudi, apa yang Muhammad ni nak dari kita? Dia macam sengaja ingin melawan je apa-apa yang ada di dalam agama dan budaya kita. Ini perkara tu mengganggukan orang Yahudi. Dan Nabi SAW memang Nabi SAW suka melawan budaya dan agama orang Yahudi. Maka selepas Rasulullah SAW mendengar, para sahabat merasa tak selesa kerana puasa hari Ashura, dan perkara itu menjadi perkara yang dibanggakan oleh orang Yahudi, dan mereka tak selesa dengan perkara itu. Nabi SAW terus buat keputusan baru. Dia kata kepada sahabat, baik, untuk meninggalkan puasa Ashura tidak sesuai. Sebab hari Ashura sunnah kita puasa. Sunnah kita puasa hari Ashura. Cuma di tahun ini yang akan datang, di tahun ini, di tahun depan insya-Allah kita akan puasa 10 dan 9. Ashura dan At-Tasi'. At-Tasi' wal 'Ashir. Yani 9 Muharram dan 10 Muharram. 10 hari Ashura, maka Nabi SAW dia kata, tahun depan kita akan lawan budaya Yahudi. Mereka puasa Ashura sahaja kan? Kita dari tahun depan, kita akan mula puasa 2 hari sekali. Kita akan puasa Ashura 10 Muharram, kita akan mendahulukannya dengan puasa 9. Maka kita tidak menjadi sama perbuatan kita dengan perbuatan Yahudi. Kita akan lawan mereka. Tetapi subhanallah, sebelum Rasulullah SAW sampai kepada 9 Muharram tahun depan, Rasulullah SAW telah wafat. Ulama berkata bermulaannya Nabi SAW, yakni sebelum Rasulullah membukakan Makkah, Nabi SAW suka mengambil hati orang Yahudi. Kadang-kadang Rasulullah meniru mereka di dalam perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat Nabi SAW, niatnya baik. Dia nak mereka dekat dan nak ambilkan hati mereka, supaya mereka terima Islam dan mereka dapat petunjuk oleh Allah. Tapi lepas Rasulullah SAW telah melihat dan memastikan bahawasanya orang Yahudi ini tidak mendapatkan petunjuk pun, dan mereka tetap juga ta'assub untuk agama mereka,
dan tak ada faedah pun. Kalau kita pun ambil hati mereka macam mana pun, mereka tetap juga derhaka, tetap juga jahat. Jadi akhirnya Nabi SAW menukarkan cara dia. Sebelum itu suka meniru mereka, lepas itu Rasulullah SAW suka lawan mereka, dan itu adalah keadaan Rasulullah SAW yang tetap sampai wafat. Iaitu keadaan Rasulullah yang tetap sampai wafat. Rasulullah SAW suka melawan budaya dan tarikat dan cara orang Yahudi. Itu cara Rasulullah SAW yang wafat di dalamnya. Baik. Untuk mengetahuan kita semua sebagai orang Islam, kita kena tahu kewajiban bulan Ramadan bukan serta-merta ya ada orang komen dia kata tak lama lagi dah ni nak Muharram. Masya-Allah. Ya betul. Dah nak masuk bulan Muharram, dah habis bulan Zulhijjah. Bagus ingatkan. Akan habis bulan Zulhijjah ni, akan masuk bulan Muharram. Yani tak lama akan masuk bulan Muharram. Jadi kita jangan tinggalkan puasa Ashura, iaitu puasa 10 Muharram. Tapi puasa 9 juga. Puasa 9 Muharram juga, sebab itu adalah azam dan niat Nabi SAW sebelum Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah dapat hidup sampai tahun depan, waktu Rasulullah mengucap ucapan itu, pasti Rasulullah akan puasa 9 Muharram dan 10. Tapi Rasulullah SAW tak sempat. Rasulullah wafat sebelum itu. Jadi kita insya-Allah akan menjalankan dan melaksanakan azam Rasulullah SAW. Kita akan puasa insya-Allah 9 Muharram dan 10 Muharram. Iaitu hari Tasu'a dan Ashura. Hari Tasu'a itu 9 Muharram. Hari Ashura 10 Muharram. Dua-dua sunnah kita puasa. Dua-dua sunnah kita puasanya. La ilaha illallah. Baik. Untuk mengetahuan umat Islam semua, puasa Ramadan ini dia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan serta-merta seperti mana kita puasanya sekarang. Sebab umat Islam di waktu itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu, sahabat, mereka tak biasa puasa. Ibadah ni macam baru dalam budaya dan suasana hidup mereka. Tak pernah puasa sebelum tu. Jadi mula-mulanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa Ramadan ikut pilihan kamu. Ini mungkin ramai tak tahu. Mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala fardukan bulan Ramadan. Allah jadikannya terbulan kepada siapa yang mahu puasa. Siapa yang nak puasa, puasa. Siapa yang tidak mahu puasa, walaupun tak ada alasan, sahaja dia tak nak puasa, boleh. Tapi dia kena keluarkan fidyah. Jadi bermulaan sejarah puasa bulan Ramadan, mula-mulanya puasa itu terbulanlah kepada sahabat. Siapa yang nak puasa, boleh. Itu yang lebih baik, itu lagi bagus. Siapa yang tidak mahu puasa, wajib dia keluarkan fidyah. Yakni dia boleh puasa juga dia boleh fidyah. Dua-dua boleh. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan hukum itu, iaitu pilihan. Dia boleh pilih puasa, boleh pilih fidyah. Lepas itu Allah Subhanahu Wa Taala batalkan itu dan Allah azamkan dan wajibkan puasa atas semua orang yang sihat dan mampu. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang saksi bulan Ramadan masuk, maka dia wajib puasa bulan Ramadan. Hanya orang yang tua yang tak mampu puasa, orang sakit yang tak mampu puasa, orang musafir yang musafir perjalanannya jauh 83 kilo ke atas, ini sahaja yang boleh meninggalkan puasa bulan Ramadan. Dan bukan meninggalkannya dengan secara begitu je. Tapi
lepas musafir sampai kepada negerinya, lepas orang sakit sembuh, maka mereka kena ganti. Kena gantikan puasa bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan Allah maafkan mereka, bagi mereka boleh buka puasa, boleh makan, boleh minum, kerana mereka di dalam uzur. Musafir itu penat, sakit itu penat, orang tua pun tak mampu puasa. Juga antara perkara yang di dalam sejarah bulan Ramadan, di dalam sejarah kewajiban bulan Ramadan, mula-mulanya di bermulaan sejarah puasa bulan Ramadan ini, iaitu hukumnya puasa bulan Ramadan, barang siapa yang makan, barang siapa yang tidur selepas maghrib atau lepas isya, maka dia tidak boleh makan lagi sampai esok maghrib. Itu mula-mulanya macam ni. Kalau orang tidur tak ada sahur, orang kena buka puasa, makan. Lepas tu tidur, tak boleh makan. Kalau tertidur, tak boleh makan. Juga di bulan Ramadan semua, seorang suami tak boleh sentuh isterinya. Tak boleh sentuh, tak boleh buat hubungan. Tak boleh buat hubungan dengan isterinya. Dia kena, walaupun di tengah malam. Ini mula-mulanya sejarah bulan Ramadan. Mula-mulanya haram seorang suami buat hubungan dengan isteri di malam. Lagi satu, kalau seorang Muslim tidur selepas maghrib, walaupun dia tertidur tak sengaja, maka dia tidak boleh makan apa-apa lagi. Dia kena puasa sampai hari esok. Ini mula-mulanya. Mula-mulanya berat puasa bulan Ramadan. Tapi subhanallah, sahabat Nabi SAW mengangkat. Dan mereka lah yang melaksanakan semua hukum hakam daripada Allah, yang berat pun yang senang. Kalau kita umat Islam ni sekarang, kita hanya melaksanakan dan menjalankan hukum yang senang, yang pernah dibatalkan kadang-kadang beberapa kali. Macam puasa Ramadan, macam hukum-hukum yang lain. Ketika kali pertama turunnya hukum tu terlalu berat. Siapa yang melaksanakannya? Sahabat Nabi SAW. Sebab itu mereka orang yang paling hebat selepas Nabi SAW. Mereka yang mengangkat atas mereka amanah agama ini. Subhanallah. Hakadha. Tapi selepas itu Allah Subhanahu wa taala merahmati umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan suami buat hubungan dengan isterinya di tengah malam. Allah menghalalkan siapa-siapa tidur ke tak tidur boleh makan sampai waktu subuh. Hatta kalau dia tidur. Hatta kalau orang tidur boleh dibangun, boleh makan sampai tidur. Maka lepas Allah tukarkan hukumnya jadi ringan macam tu, sahabat semua rasa seronok dan senang. Sebelum itu banyak kesusahan yang menjadi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik, ini puasa atau kewajiban puasa bulan Ramadan berlaku di tahun kedua Hijrah. Perkara yang kedua yang berlaku di tahun kedua Hijrah, zakat. Kewajiban zakat. Kana fardu zakatil fitri qabla al-Eid biyawmain. Kewajiban zakat Idul Fitri, zakatul fitri, sebelum hari raya dengan 2 hari. Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ba'da an syuri'at. Dalam syuri'at ta'akharat. Di tahun yang kedua Hijrah juga telah disyariatkan fardu zakat harta juga. Zakatul fitri juga zakat harta. La ilaha illallah.
sebelum Rasulullah SAW berhijrah kepada Al-Madinah, tidak ada apa-apa kewajiban atas sahabat Nabi SAW di Makkah, kecuali salat 5 fardu sahaja, itu sahaja. Ramadan belum lagi wajib, zakatul fitri belum lagi wajib, hari raya belum lagi, banyak perkara belum lagi wajib. Banyak hukum-hukum di dalam Islam, fardu-fardu yang besar-besar di dalam Islam, banyaknya berlaku selepas hijrah Nabi SAW. Lam yufrad qabla al-hijrah, tidak difardukan sebelum hijrah, kecuali salat 5 fardu saja. Salat 5 fardu saja yang menjadi wajib. Semua fardu-fardu yang lain yang kita sekarang melaksanakannya sebagai fardu, Allah turunkan kewajibannya, perintahnya kepada Nabi SAW selepas hijrah. Selepas hijrah, barulah turun banyak ajaran, banyak fardu, banyak kewajiban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha, dalam tahun yang kedua ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencariatkan sunnah kurban. Sunnah kurban. Setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan kurban. Kadang-kadang 1 ekor kambing, kadang-kadang 2 kibash, kadang-kadang unta, kadang-kadang lembu. Walhasil, ulama berkata tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ibadah kurban. Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kurban 2 kibash. 1 kibash Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelihnya dengan niat untuk umatnya semua yang tak mampu, yang miskin. Dan ini khas untuk Nabi SAW. Tidak boleh orang lain dibuat macam tu. Ini Nabi SAW sahaja yang boleh buat macam tu. Nabi SAW sahaja yang boleh buat macam tu. Sembelih seekor kambing untuk umat Islam semua yang tak mampu, yang miskin. Dan 1 Rasulullah SAW sembelihnya untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Walam yatrukal udhiyah. Dan tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan kurban ini langsung sampai wafat. Setiap tahun Nabi SAW akan keluarkan kurban lillahi ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik, insyaAllah siap-siap semua. Kuliah yang akan datang akan mula menceritakan tajuk yang semua orang menunggu-nunggu, ingin mendengarnya dan mendengar ceritanya, iaitu cerita Ahli Badar. InsyaAllah kuliah yang akan datang atau kelas yang akan datang, saya akan menceritakan kepada semua juga dalam tajuk perkara yang berlaku di tahun kedua hijrah. Dan perkara ini perkara kiranya yang paling agung dan yang paling mulia di dalam sejarah dan dalam sejarah sirah, iaitu Perang Badar Al-Kubra. Banyak mukjizat berlaku di dalam perang itu, banyak keajaiban yang berlaku di dalam perang itu, dan banyak perkara-perkara yang membuat kita rasa dahsyat dan rasa ajib sangat yang berlaku di Perang Badar Al-Kubra ini, yang insya-Allah saya akan ceritakan di kuliah setelah ini. Insya-Allah esok saya akan mula menceritakan cerita Ahli Badar. Cerita Ahli Badar radhiyallahu anhum, ini adalah perang yang paling mulia dan yang paling agung, yang banyak berlaku mukjizat dan dahsyat, dan banyak cerita yang ajaib berlaku di dalam Perang Badar ini, yang insya-Allah saya akan sampaikan pada kuliah yang akan datang esok insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. La ilaha